قولي اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكنا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita peluang lagi, bagi kepada kita masa dan bagi kita lagi umur yang boleh kita mengingati ke Allah, dan sama-sama kita dapat boleh mari mengingati Tuhan, dan pula mari mensambungkan mata pelajaran kita lagi. Jadi alhamdulillah, jadi minggu yang telah lalu kita duk berbicara masalahnya berhadap kiblat dan memalingkan kiblat daripada Baitul Maqdis mari kepada Baitullah. Maka ini timbullah masalah perselisihan di antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman-Nya ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata dulunya walikullin wijhatun huwa muwalliha fastamiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Jadi dulu Allah Subhanahu wa taala kata sabitlah bagi tiap-tiap umat itu pihak kiblatnya, ia hadap akan dia akan kiblat tu mukanya, yakni hamba dan pula umat-umat ni kena menghadapkan kiblat saat itu dengan mukanya, yakni dengan tubuh badannya di dalam semaya mereka ataupun di dalam ibadat mereka. Maka kiblat sekarang yang Allah Ta'ala suruh kiblat di dalam ibadatnya ialah di dalam ibadat semaya apa saja, yakni suruh hadap kita kepada kiblat, yakni murad dengan kiblat tikani Baitullah. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala kata lagi fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba oleh kamu kepada kerja kebajikan dan taat. Yakni Allah Subhanahu wa taala suruh kita berlomba, yakni suruh kita bertewa di dalam amalan ibadat kita, lagi pula di dalam semaya kita, dalam ibadat yang lain daripada semaya. Allah Ta'ala suruh kita tu berlomba-lomba di mana-mana yang kamu berada, di situlah akan dapat Allah Subhanahu wa taala, di situlah dapat kamu berhadap kepada Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Habis kat tu wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik. Dan Allah Ta'ala firman lagi, dan di mana muka 47 naik 40 ni akhir, lepas tu naik 47, dan di mana tempat engkau keluar, tempat mana yang engkau keluar, tempat mana yang engkau terbit musafir, teman data, dan di mana tempat engkau keluar musafir, engkau keluar nak terbit perjalanan yang jauh, ya Muhammad. Apa muradnya musafir? Yakni perjalanan jarak ke dia tu jauh. Adapun kita duduk rumah mari sejid tu kita tak panggil musafir, kerana jarak ke tu dekat. Maka Tuhan kata di mana engkau keluar, di mana engkau terbit musafir, yakni perjalanan jauh, ya Muhammad, maka hadap olehmu akan muka engkau. Maka engkau hadaplah muka engkau itu, hadap pada semaya itu, yakni di dalam semaya. Itu murad pada semaya, yakni dalam semaya.
yakni engkau hadap muka engkau, apabila berhadap muka zat ni tubuh pun berhadap lah. Bukan kata berhadap muka tubuh hadap kau lain dah. Mana muka tu sebut kata muka berhadap kiblat, tubuh pun hadap kau tu, tak seng kata muka hadap kau ni tubuh hadap ke hilang dah kan. Itu mana tu? Maka hadap ulimu akan muka yakni dirimu daripada semaya, yakni dalam ibadat semaya itu akan pihak Masjidil Haram. Hadap kepada pihak Masjidil Haram. Maka dalam Masjidil Haram tu gapo ada situ? Ialah Baitullah ataupun Al-Ka'batul Musyarrafah dalam tu. Sebab dalam Masjidil Haram ada dalam tu ada Al-Ka'bah, adanya maqam Ibrahim, adakan hiji Ismail, adakan Safa dan Marwah dan telaga Zamzam. Nekara menabsabsa dalam kawasan Masjidil Haram. Yang pertama kita tahu Allah Ta'ala suruh royak ke Nabi, itlak ke Nabi, tapi kerana ki umat dalam semaya kita, dalam ibadat kita, apabila kita nak beribadat, dalam ketika safi kita saat ni Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Muhammad, tapi kerana kinya umatnya Nabi, umat Nabi apabila nak dalam safi dia hadap ke mana? Yakni hadap kepada Masjidil Haram. Apa murad Masjidil Haram yang kita berhadap di dalam ibadat kita, dalam semaya kita? Yakni berhadap kepada Baitullah ataupun Al-Ka'batul Musyarrafah. Kerana ibu bapa yang dihormati dalam Masjidil Haram ada apa? Yang pertama Kaabah. Tempat yang kita hadapkan di dalam ibadat kita, muka kita, tubuh kita kepadanya. Dalam Masjidil Haram pula ada ke? Maqam Ibrahim, telaga Zamzam, lagi pula hiji Ismail, dan ada Safa dan Marwah. 45 nekara Tuhan kata daripada sya'airillah, tanda kebesaran Allah. Dan bahawasa pekerjaan ini sungguh benar. Kerjaan ini, mana ini? Yakni menghadapi kiblat akan muka di dalam ketika kita semaya, itu muradnya. Dan bahawasa pekerjaan ini, yakni pekerjaan sembahyang kita, ibadat kita, kena berhadap kepada Baitullah ataupun berhadap kepada Kaabah ni sungguh sebenar. Perkara ni perkara yang sebenar, perkara ni perkara yang sungguh, perkara ni perkara yang sebenar, lagi pula sungguh daripada Tuhan engkau. Benda ni benda hak Tuhan suruh. Bukan semata-mata benda ni benda pesing kabung-kabung suhadat kita pada kiblat, kiblatan lil muslimin, kiblatan lil mu'minin, suhadat pada Masjidil Haram. Perkara ni perkara tak sungguh kah? Perkara tak benar? Jawab kata perkara yang sungguh. Lagi perkara yang sungguh ni keluar daripada Tuhan sendiri. Tuhan sendiri suruh kita menghadapi kepada kiblat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tiada Allah Ta'ala itu dengan lalai daripada barang yang kamu kerja, baik dan jahat. Allah Ta'ala tak lupa. Tuhan tak lupa daripada kerja kita, sama ada kerja tu baik ataupun kerja kita tu kerja jahat. Yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak lupa dengan kerja kita. Makna kata kerja kita tu sama ada baik, sama ada jahat. Apa kerja kita? Daripada amalan kita lah. Amalan baik kita macamnya kita semai subuh pagi takdi. Lepas subuh kita baca Yasin, lepas subuh kita baca Waqiah, lepas tu kita wirid pas semaya. Tu orang panggil kerjaan kita tu apa? Amalan kita, tugas kita hari ini. Tu orang panggil amalan baik. Ataupun kerja jahat macam mana? Kerja jahat lepas pada semaya saat itu pergi duk kecek haure, duk tapala gerai masalah, ataupun kita pergi hitangkan benda yang tak sepatut masalah, ataupun kita pergi buat benda-benda yang tak baik. Maka sama ada kerja itu baik ataupun kerja buat tu baik ataupun jahat, semua itu dikatakan Allah Ta'ala tak lupa, Allah Ta'ala tak lalai, dibalas. Itu mana kata nak menyata lagi. Lagu mana Tuhan tak lupa, Allah Ta'ala tak lalai daripada perbuatan kita baik ataupun jahat? Dibalas, yakni membalas oleh Allah gitu. Apa makna dibalas? Yakni membalas oleh Allah dengan sempurnanya, sempurna kerja baik dan kerja jahat. Jadi makna kata siapa dia buat baik,
Allah Ta'ala akan membalaskan dia tu dengan sempurna kebajikan dan kebaikan dia. Dan kalau dia tu buat jahat, maka Allah Ta'ala tak luput walaupun sedikit dengan balasan daripada kejahatan. Mana Tuhan sempurna lah kau. Amalan kejahatan tu dia taubat tak apalah. Tu nak kat sikit. Jadi amalan baik saat ni tu kena jagalah kita buat baik dah. Hari ni sedekah dah. Tapi nyagi royak kau orang habis dah pahala situ. Dah kita buat baik dah. Pagi tak ada tubik sejik pak sana itu sedekah boleh batin, boleh peti tu masalah. Klik rumah royak dia maka sedekah dah bagi ni 100 kok. Habis situ. Dah. Ataupun kita buat kejahatan, pagi tak ada buat kejahatan, pergi kata kau orang masalah, pergi mengupak kau orang, deki kau orang. Tapi amalan tu Allah Taala akan catat, Tuhan tak lupa. Tapi makna Tuhan suruh gambuhkan amalan kejahatan selama mana dia saat ni tu bertaubat. Apabila dia bertaubat dengan Allah, Allah Ta'ala tak ngawak, Allah Ta'ala tak balas, Allah Ta'ala hapus daripada surat catatan. Makna kata hak baik ataupun hak jahat, semua ini Allah Ta'ala tak lupa. Makna Tuhan sempurna semua daripada balasannya. Tu gitu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Supaya ayat saat ni sebagai takkid ayat dulu ni. Dan di mana tempat engkau keluar, yakni engkau keluar terbit daripada tempat, daripada rumah engkau, musafir, yakni perjalanan engkau ya Muhammad, maka hadap olehmu akan muka, yakni akan diri engkau ya Muhammad. Engkau kena menghadap diri engkau saat itu pada sembahyang, yakni di dalam sembahyang. Hadap ke mana? Akan pihak Masjidil Haram. Misalnya kita musafir nak kapal tubang ataupun naik kereta api, kita nak pergi ke Mekah masalah. Apa tu duduk tak kereta api tu, kereta api duduk bergerak. Dah. Kemudian kereta api duduk bergerak, maka kita nak semaya juga ni. Maka kata ulama ketika kita duduk tak kereta api, kita duduk tak kenderaan, makna kita kena cari kiblat. Kiblat pala ni ada belakang telefon kan. Apa telefon ke kimtik ke apa ni taklah kimtik. Ketika kita nak kebir tu kalau semaya fardu ataupun semaya fardu, maka ketika kita semaya tak kereta api ataupun kita semaya atas kapal terbang ataupun kita semaya di atas kereta bah, mana ketika ni kita kena hadap ke mana? Sebab dia dalam musafir kena hadap kepada kiblat. Jadi makna kata kereta bah kita hadap ke ni. Kereta bah hadap ke ni, tapi kereta api hadap naik weh. Hadap ke naik. Kalau hadap gi tak apa, kita kereta api hadap ke nang ataupun kereta api hadap ke hulu. Maka kita kena cari tikong kita nak takbir, makna kata kita kena kebir hadap kepada kiblat, katanya ulama. Dah daripada Imam Syafi'i kita, apabila kita kebir dah hadap kepada kiblat, lepas pada tu nah kereta api nak pergi ke hulu ke, kereta api nak pergi ke hilir ke, maka kata ulama sah dah semaya kita. Apabila mula-mula kebir kita mula di dalam hadap kiblat. Sebab tu Tuhan kata di mana engkau ada di dalam musafir engkau, kemudian engkau menghadapilah kepada kiblat. Lepas tu nak hadap kiblat, kereta api dah bergerak sama, kapal tu ada bergerak sama, yakni mula-mula kebir kita kena hadap kiblat. Lepas dah tu kapal terbang nak pergi ke hulu ke hilir, hak tu serah dia. Lepas tu ulama tu sah dah. Jawab kata sah dah semaya bagi seorang sebab istihad dia pada kiblat, tapi lepas dah tu kenderaan nak pergi ke hulu ke hilir tak ada masalah. Adapun kalau masalah semaya sunat, masalah semaya sunat, hak ni tak perlu kepada hadap kiblat. Kalau tak hadap kiblat kata ulamanya boleh kita semaya tak hadap kiblat pun sah kata dalam ketika musafir. Tu kita tengoklah kitab-kitabnya. Kenapa boleh menghadapi kamu saat ni kepada kiblat? Li alla yakuna linnasi alaikum hujjah, supaya tiada ada bagi manusia, yakni bagi Yahudi. Kenapa Allah Ta'ala tekan sangat Nabi kita ketika semaya dalam musafir suruh hadap kepada pihak kiblat ataupun hadap kepada Masjidul Haram, yakni kerana apa suruh hadap ke sana? Li alla yakuna linnasi alaikum hujjah, supaya tiada ada bagi manusia, yakni bagi Yahudi. Murad manusia itu pada siapa dia manusia? Yahudi dan kafir musyrikin, supaya tidak ada bagi orang Yahudi, orang kafir musyrikin saat itu apa dia?
atas kamu, supaya tidak ada orang Yahudi dan kafir musyrikin tu atas kamu hujjah. Apa makna hujjah? Pada perbantahan. Jadi batahi, jadi orang panggil duk berlawan ni, ataupun orang panggil duk membatahi, ataupun duk melawan ni, pada berpaling kepada lainnya, lain daripada Kaabah. Ni jadi kalau Nabi kita saat ni, sebab tu Tuhan suka kacau Nabi saat ni tu ketika dia musafir, ataupun ketika dia saat ni tu dalam keadaan dia musafir di dalam perjalanan ni, Allah Ta'ala suruh hadap kiblat juga. Jadi makna katanya, kalau Nabi kita pergi hadap ke lain, ketika semaya dalam musafir, hadap pada hilir ataupun hadap pada hulu. Oh, Yahudi kata, oh, Muhammad bukan nak hadap pada kiblat sangat, ikut dia juga. Kadang-kadang tak ada hadap kiblat, kadang-kadang hadap kiblat. Sebab itulah Allah Ta'ala tekankan Nabi dan royak kepada Nabi, walaupun dalam ketika musafir, ketika perjalanan ni pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Nabi hadap kepada kiblat, supaya orang Yahudi nak tik tak boleh, orang kafir musyrikin nak erat tak boleh, dan nak berhujah atas Nabi itu tak boleh. Kerana apa? Walaupun ketika musafir ataupun dalam ketika bermukim, maka semaya ibadat ni dalam ibadat semaya semua hal kepada Allah kena hadap kepada Masjidul Haram ataupun kepada Kaabah semata-mata. Supaya mereka itu nak ambil berdalil, nak berhujah atas Nabi tak boleh. Ada perbatasan hujah ni daripada kata Yahudi, Muhammad ingkar agama kami. Ada hujah perbatasan pada berpaling pada lain ini, ya, daripada kata Yahudi. Kata Yahudi, Muhammad ingkar agama kami, ingkar kiblat kami. Dia ingkar agama kami. Dia ingkar tak sih. Masalah apa? Tak sih kepada agama kami ni, tapi dia ikut kiblat kami. Dan kafir kata kana, kafir musyrikin kata. Dan kata musyrikin, Muhammad dakwa agama Ibrahim. Dia dakwa kata ia berpegang dan beriktimad dengan agama Ibrahim dan menyalahi kiblatnya, kiblat Nabi Ibrahim. Jadi makna sebab apa Allah Ta'ala ibu bapa? Allah Ta'ala saat itu suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam tika musafir, dalam tika perjalanan jauh, sama ada Nabi tu nak berjalan pergi pernah mana-mana saja, dalam perang, dalam apa saja, Allah Ta'ala suruh hadap kepada kiblat, hadap pada Masjidul Haram, supaya hadap pada kiblat ini, supaya orang-orang kafir tak boleh nak ambil hujah, tak boleh nak ambil dalil. Kata oh tu Muhammad tu satu tika hadap kiblat, satu tika hadap ke lain. Jadi supaya nak Yahudi tu nak berhujah dengan Nabi tak boleh, nak buat berdalil dengan Nabi tak boleh. Lepas tu orang Yahudi kata Muhammad ni ingkar agama kami, tapi dia turut kiblat kami. Dia mengaku dia apa beragama Nabi Ibrahim, tapi dia menyalahi kiblat. Takut dia mau tumik berhujahnya lah tu. Illalladzina zalamu minhum, malaikat segala mereka yang zalim daripada mereka itu. Jadi makna kata kalau orang tu dia tak ada zalim, kalau Yahudi penuh-penuh dia berpegang dengan Taurat, makna kata dia nak berhujah atas Nabi tak boleh. Malaikatnya orang-orang segala mereka yang zalim daripada mereka itu, daripada Yahudi dan pula daripada kafir musyrikin, dengan inat, baca inat tu. Zalim tu dengan inat. Apa dengan inat? Yakni dengan buat berolok-olok. Baca molek dah. Malaikatnya orang-orang yang zalim dia boleh hujah. Adapun kalau misalnya kalau orang tak ada zalim, tak ada nak kena, tak ada nak karut apa itu ni, makna dia nak berhujah tak boleh. Tengok Muhammad ni tak ada kira. Ni masalah ketika musafir, ia hadap pada kiblat. Ketika ia bermukim di Madinah pun ia hadap pada kiblat. Bermakna kiblat bagi orang muslimin dan kiblat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hadap kepada Kaabah, bukan hadap kepada kiblat Baitul Maqdis dah. Jadi dia nak berhujah tak boleh. Tapi kalau Nabi kita berhadap dalam ketika musafir hadap kepada yang lain, makna dia boleh berhujahkan Nabi, boleh ambil dalil tu Muhammad tu berpaling pada lain.
Malaikatnya illal ladzina zalamu minhum, malaikat segala mereka yang zalim daripada mereka itu Yahudi dan kafir musyrikin dengan inat. Apa inat? Yakni berolok-olokkan Nabi. Muhammad gitu, ya suka wasa nak hadap kiblat kepada Baitullah, ya wasa suka nak hadap pada Baitul Maqdis, ikut suka dia, ikut rasa dia. Kata setengah daripada puak zalim. Maka bahawasa mereka itu berkata tiada berpaling ia Muhammad kepada Kaabah. Ni fok-fok main-main ni, fok-fok nak berolok-olok ni. Berkata tiada berpaling ia Muhammad, tak berpaling kepada Kaabah itu melainkan kerana cenderung kepada agama bapaknya. Agama bapak-bapaknya, agama bapak-bapak Muhammad. Gapo murad dengan agama bapak-bapak Muhammad? Yakni kepada agama tok nenek dia. Faham ni? Ni bagi fok-fok ibu bapa. Jadi fok-fok Yahudi ataupun orang-orang yang zalim ni, dia kata sebab apa Muhammad saat ni tu hadap pada kiblat. Dulu dia dah hadap pada Baitul Maqdis. Kenapa orang nak berolok-olok Nabi, nak buat main-main dengan Nabi? Sebayang kenapa boleh Nabi terhadap kepada kiblat? Yakni fok-fok nak berolok-olok, yang ada istihza dengan Nabi, dak buat main dengan Nabi. Dia kata Nabi saat itu kerana dia cenderung dan condong kepada agama tok nenek dia. Patut agama tok nenek dia tu agama mana? Yakni daripada kafir Quraisy, ialah daripada tok nenek Nabi. Maka fok Quraisy dulu saat itu, dia saat ni duk tawaf Baitullah pergi dengan telanjang apa ni. Sebab tu Muhammad boleh hadap pada kiblat kepada Baitullah ni, tak berhadap pada Baitul Maqdis kerana dia terconong kepada agama tok nenek. Lagu dia mana misal apa? Jadi ketika Nabi apa? Nabi saat itu mula tu Nabi hijrah daripada kota Mekah hidup pada Madinah. Jadi satu hari apabila Nabi saat itu duduk Mekah ni, lepas tu lama-lama Allah Ta'ala titah Nabi suruh pindah pergi kepada Madinah. Titah pergi suruh pergi Madinah, duduk tak habis berapa tahun Nabi saat itu dah. Tahun yang ke-8 selepas daripada Nabi hijrah, Nabi mimpi dia saat itu sekali dengan sahabat-sahabat pergi ke Mekah. Ni mimpi Nabi ni. Dalam tahun yang ke-8 Nabi mimpi. Kemudian Nabi mimpi sekali dengan sahabat-sahabat masuk ke Mekah dengan keadaan dia tu teraman. Lagi pula muqassirina, Nabi cukurkan rambut, wa muhallikina ru'usakum, dan Nabi saat itu menggerakkan rambut, mencukurkan rambut, masuk dalam Mekah dengan keadaan aman. Lepas daripada Nabi saat itu cerita kepada sahabat, kepada orang rapid-rapid dia kata tahun ni kita nak masuk Mekah. Yakni nak masuk apa Mekah? Yakni nak buatkan apa? Yakni nak buatkan umrah. Nak buat umrah tahun yang ke-8 yang 7 lebih kurang. Lepas tu fuak-fuak Arab Quraisy saat ni tu dia kata ngana? Muhammad betul dah. Pasal dia lah dia nak klik ke Mekah pasal dia. Kenapa? Kerana dia ingat tempat tumpah darah dia. Tapi Nabi nak klik ke Mekah saat ni tu bukan kerana tempat tumpah darah dia, kerana Allah Ta'ala mimpi ke dia, kata dia masuk dalam Mekah kali dengan sahabat-sahabat, keadaan dia bercukur rambut. Lepas daripada tu dia masuk dengan keadaan ni. Sebab tu dia ajak sahabat-sahabat klik ke Mekah pada tahun ni. Tapi orang panggil berita tu baik di kalangan Fok Quraisy, kata Muhammad nak klik ke Mekah kerana dia ingat kepada tempat tumpah darah dia. Supaya masalah ni ibu apa? Masalah nak? Masalah berhadap pada kiblat. Bagi orang-orang yang buat lengah-lengah dengan Nabi dan buat lengah-lengah dengan Islam, dia kata kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berhadap kepada kiblat? Kerana dia ada setuju lagi tu, dia ada condong lagi tu, dia ada suka lagi pada agama bapak dia. Dah. Fala takhshawhum wakhshawni, Tuhan kata, maka jangan kamu takut akan mereka itu. Jadi Tuhan kata, hei Muhammad dan sahabat-sahabat, hei orang Islam, fala takhshawhum, maka jangan kamu takut, jangan kamu duk takut akan mereka itu, akan orang-orang Yahudi
dan orang-orang kafir musyrikin dan orang-orang yang zalim. Mu tak sadar takutlah. Demo nak kata mu kembali pada kiblat kepada Baitullah, kepada Al-Ka'batul Musyarrafah, sama ada dalam ketika musafir, sama ada dalam ketika mungkin kamu saat itu menghadap pada Baitullah semata-mata. Walaupun demo nak kata kamu saat itu berhadap tu kerana cenderung kamu dan condong kamu kepada agama bapak-bapak kamu, tok nenek kamu, mu tak usah duk kira lah, mu tak usah duk heran lah, mu tak usah duk peduli, tak usah duk takut lah dengan apa-apa yang dibuat-buat ataupun disenda-senda ataupun diolok-olok oleh Yahudi dan Nasara ataupun daripada kafir musyrikin. Wakhshawni, Tuhan kata lagi, dan takutlah oleh kamu, hei Muhammad dan orang-orang Islam, dan takutlah oleh kamu, hei Muhammad dan pula orang-orang Islam, akan daku, muntakutlah akan daku. Siapa dia daku? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala suruh takut dia. Jadi sama ada daripada bantah daripada Yahudi kata bermacam-macam, sebab Nabi berpaling kiblat ini bermacam-macam hujahnya, bermacam-macam dalilnya, bermacam-macamnya dalihnya, bermacam-macam elahnya daripada Yahudi dan kafir musyrikin. Maka Tuhan kata mu jangan duk takut Muhammad dengan apa mereka itu berolok-olok, dengan apa batah-batah mereka, dengan apa daripada mereka itu duk berolok-olok. Mu tak usah duk takut, mu takut akan daku dengan junjung suruhan aku, menjunjung ya suruhan aku, hei orang-orang beriman. Wali utimma ni'mati alaikum, dan supaya aku hendak sempurna akan segala nikmat aku. Yakni aku nak sempurnakan nikmat aku. Apa nikmat aku? Yakni agama aku. Murad dengan nikmat tu agama Allah Taala. Ya ada gak itlaq ni nikmat ya luah. Supaya ni nikmat lah, ni nikmat. Hidung nikmat tak? Nikmat. Tengok nikmat Allah tak? Pemberian Allah. Nikmat-nikmat ni asal kalau kita kira mari nikmat ni benda yang kita boleh bersedak-sedak dengan dia. Tu asal nikmat. Ya nikmat atau ya panggil juga pemberian Allah ya luah lagi. Kalau sebut kata ni'matun, nikmat. Supaya nikmat makan, kita boleh bersedak-sedak dengan dia. Nikmat minum, kita boleh bersedak-sedak dengan dia hilang daga. Nikmat tidur dikatakan nikmat. Kemudian Tuhan kata aku nak sempurnakan nikmat aku ke atas kamu. Apakah nikmat Tuhan ketika ni muradnya? Yakni agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya ni hak Tuhan kata pada ayat Hajjatul Wada' ni. A'udzubillahi minasyaitanir rahim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tuhan kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hatta ayat ada. Maka murad dengan tan ni'mati, cuba kita tengok nikmat di sana. Ayat satu lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hatta pada hari ni, hari Hajjatul Wada' ni, yakni pada Arafah hari Jumaat ni, Nabi baca ketebah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ni, hari Hajjatul Wada', hari Jumaat Haji Akbar ni, aku sudah sempurnakan atas kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku sudah sempurna ke atas kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurna atas kamu akan nikmatku. Nikmat orang Islam dapat memeluk Islam. Nikmat Islam orang semua orang dapat beramal dengan Islam. Semua orang dapat ikut dengan titahan Allah. Supaya sini Tuhan kata wali utimma ni'mati alaikum, dan supaya aku hendak sempurna akan segala nikmat aku atas kamu. Apa nikmat aku atas kamu? Dengan hidayah. Tengok, dengan hidayah, dengan pertunjuk kepada segala tanda-tanda agama Islam. Nikmat Allah Ta'ala tika ni, yakni Allah Ta'ala menghidayah, Allah Ta'ala pertunjuk di atas orang-orang Islam daripada tanda-tanda agama Islam. Tanda agama Islam, agama ni ya luah. Jangan duk pahal sekerat apa nak agama. Jangan duk pahal agama ni masuk semaya sekarang.
Jangan duk pihak agama masuk puasa sekarang. Jangan duk pihak agama saat itu masuk kata sedekah, ya banyak. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab fiqh, ya tu bit 4 robok dah kan. Kita tengok kitab fiqh, ya ada mula-mula robok at-taharah. Robok yang kedua dia panggil robok apa? Al-muamalah, yakni masalah jual beli. Robok yang tiga dikatakan robok al-munakahah, yakni bab menikah kahwin. Robok yang keempat robok al-jinayah. Jadi dalam Islam ni dia bagi kepada 4 tupuk ataupun 4 bahagian ataupun tempat apa? 4 bahagi 4 tupuk daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kama di dalam hukum tu kita kena faham lah masalah Islam, nikmat Allah Taala ni bukan tentu dengan semaya sekarang, bukan kata semaya sah tu cukup dah, bukan kata sedekah sekarang cukup dah, kena buat belaka tu. Semaya satu ketika, puasa satu ketika, sedekah satu ketika, zikir satu ketika, tasbih satu ketika, baca Quran. Ini daripada nikmat-nikmat Allah dan ini daripada agama-agama Allah yang Allah Taala turun ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kami sempurnakan kamu dengan hidayat-hidayat kami? Wala'allakum tahtadun, dan mudah-mudahan kamu, yakni sesungguh kamu dapat hidayat kamu kepada jalan agama Islam. Dengan sebab kami sempurna agama aku ni, agama Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kamu junjungkan titahan kami, junjungkan suruhan kami, maka kami hidayat kepada kamu dan kami tunjuk pada kamu kepada tanda-tanda agama Islam, dan sebab itulah kamu saat itu dapat hidayat, dapatkan masalah petunjuk kepada jalan yang dikatakan agama Islam dah kan. Lepas tu kita duduk dalam agama Islam dah ni, kita kena bersyukurlah ibu bapa. Jangan kata Islam duduk bibir mulut saja. Islam kena sampai ke hati. Islam di luar, iman di dalam. Dua ni kena sepakat sama ni. Kalau kita sekadar semaya, hati cahaya, hati tak cahaya, hati tu ni orang panggil tak sempurna. Kadang-kadang dalam saat itu pegang dengan Allah tapi luar tak tubiknya zahir. Nak tahu kata tanda dalam kuat tak kuat, ia lahir timbul di anggota kita. Lahir kata seorang tu iman yang kuat, maka lahir di dia semaya. Kama di iman tu benar dalam, tanda kata iman seorang tu ada, maka ia timbul di mulut seorang, kecek tak bohong, kecek tak ada berdusta, ya kecek saat itu tak silap janji dengan orang. Itu dalil berapa? Yakni dalil bagi seorang saat itu kata dia saat itu apa dia? Yakni dia tu Islam yang sempurna. Bermakna kata kan? Jadi makna katanya iman ni benar belah dalil. Adapun Islam tanda kata berimeh. Kita kecek ke mana? Kecek kata kalau kita sakit dalam, maka mulut kita berkata aduh sakit. Kan? Sakit lek dalam tu, jantung dalam, mulut tubik luar tak ada, sakit. Sakit mana? Tangan gosok sini. Dalil duduk nyocok. Maka mulut kecek, tangan mai gosok. Dalil apa? Dalil kata dalil ada penyakit jantung masalah. Maka seorang ni, ibu bapa, kata dia saat ni ada imej. Maka imej seorang ada, dia lahir tanda di luar. Mana? Allahu Akbar. Lahir di luar ni tanda dalil ada imej, ataupun tanda kata dalil ada imej mulut ya la ilaha illallah. Tu ataupun mulut ya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Makna kata imej dalil, maka tanda dan ilamat kata imej dah dia tubik lek luar. Gapo? Kata an la ilaha illallah, ataupun anggota dia, ataupun mata dia, ataupun mulut dia, ataupun gerak gigi dia, dia tubik di luar. Kemudiannya kita yang Allah Ta'ala hidayat dah ni, Allah Ta'ala petunjukkan Islam dah pada kita ni, kita kena jagalah. Pagi-pagi nak sebut dia lah alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa biha bin ni'mah. Pagi-pagi nak puji hati lah.
Allah Ta'ala wi iman dah kita, Allah Ta'ala wi Islam dah kita. Kemudian kita biasa puji ke Allah yang Allah Ta'ala wi nikmat hidayah kita, nikmat petunjuk kita kepada agama Islam ni. Ada tak kita puji pagi petang? Sebab tu mullah tok dalam kita dan hadis Nabi pun ada sebut di dalam kitab azkar, mana ialah kita kena puji pagi 3 kali, petang 3 kali. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal Islam. Wa bermula puji-puji. Alhamdulillah, pujian-pujian itu ala nikmatil imani wal Islam, di atas nikmat iman dan nikmat Islam. Wa huma min a'zamin ni'am, dan kedua-dua ni daripada sebesar-besar nikmat Allah Taala. Besar-besar ni nikmat iman, nikmat Islam, orang panggil nikmat yang paling besar. Nak beli dengan dunia tak ada. Dunia ni laku, akhirat esok cuba tengok. Mah pok dok nego, mah ni siapa kotak-kotak. Mah siapa kita atas setih kata teko dah, setih kontena. Akhirat esok ni pok malaikat beli tak mah kita? Tak beli. Mah tak dibelikan akhirat. Mah saat ni tu tak dibeli akhirat. Akhirat dia mau duk jual beli buku apa? Di padang mahsyar ni duk jual beli buku apa? Di sini kalau nak kok ni kok jabat ni orang duk beli. Kalau masalah jual mah, kalau jual ulai, jual ulai. Benda duk tukar ganti ulai ataupun mah ataupun baju. Akhirat esok di padang mahsyar bukan buku tukar agama, baju kakah mah ataupun daripada barat dak. Hak sana tukar dan jual beli sananya ialah amalan. Amalan mu baik ke amalan mu jahat? Kalau amalan mu baik maka dibelikan dengan syurga Allah. Amalan mu tu nama apa? Nama mabik ataupun nama jualan. Kemudian Tuhan nak bayar dengan samannya ialah al-jannah, ialah syurga Allah Ta'ala. Kalau amalan mu tu jahat, mabik mu tu jahat, mabik mu punah, Allah Ta'ala akan bayar dengan dengan neraka. Nak royak katanya dunia ni laku jual mah, dunia ni laku jual baju, dunia ni laku jual kakak ulai, tapi akhirat esok benda ni tak laku semua dah ni. Walaupun duit banyak di hari ni, walaupun ku kena dikatakan kekayaan dunia, tapi mung tu tak pergi tak leh sana. Sebab itulah nikmat imi hak duk dalam ni, jaga-jaga wi molek, jangan wi cabut dekat nak mati. Lah ni boleh kata la ilaha illallah lagi tak tahu lagi. Sebab tu Imam Syafi'i kata manusia yang paling beruntung, mula-mula manusia ni dulu karuk, jolih, matino, minum arak, tidur tak tidur, semaya tak semaya. Jahatlah masa muda dia umur belah-belah saya ataupun umur belah-belah saya ataupun umur 20. Tapi buat tua 40 nak kotah ni weh, komolek masuk sejid pun tak ada tinggal mana ulek alik ke sejid, ginya mati dalam la ilaha illallah ataupun gi mati dalam sejid ketika duk ngaji. Maka kata Imam Syafi'i, orang inilah paling beruntung, orang inilah paling saadah. Imam Syafi'i kata orang paling celaka sekali masa muda molek, masa muda berimi, masa muda jangok, masa muda soleh, tapi bobo 4-50 kau joli. Kau joli, kau mengaruk, kau tak baik. Nyogi mati di dalam kelak masalah, nyogi mati di dalam naga, di dalam bang judi masalah. Wal iyazul billah. Ini manusia yang paling celaka, Imam Syafi'i kata. Ibu bapa, di hari ini ini ada dalam hati. Semua Tuhan tak dah dalam hati kita iman. Tuhan tak dah orang panggil benda permata yang berkilat di dalam hati. Makna kata cahaya permata yang kilat iaitu baik apabila ia kuat, iaitu baik di lidah seorang kata Allah. Dia kata hei kita nak semaya, itu baik. Hei kita nak mari sejid, hei kita nak pakat pergi ngaji. Ni permata dalam apabila ia berkilat, ia ia naik ke lidah saya nak kecek benda molek. Sebab dalam ia ada iman. Deh. Wala allakum tahtadun, kama di Allah Taala lagi. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Tuhan katanya kama arsalna fikum, dan pula Tuhan kata seperti barang, seperti perkara yang kami jadi pesuruhan
kami turunkan pesuruhan, yakni kami latihkan pesuruhan, kami suruhkan satu rasul kepada kamu itu rasul, yakni dikatakan utusan daripada Allah. Rasul-rasul ni orang yang Allah Ta'ala latih mari ke bumi. Kama dia rasul yang kami utuh pada mung tehi kafir Quraisy daripada bangsa kamu. Dari orang panggil daripada orang sejenis kamu, daripada orang bahasa kamu. Siapa dia orang bahasa kamu? Hei Arab. Yakni orang Arab juga macam kamu hak latih ni. Ini mujur orang Arabnya beriming dengan Allah sebab Tuhan berlatih dan pula bakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada qabailil Arab. Tapi fok kita ni Nabi tak ada siapa sini ni. Pahamuh kita nak sapa ke Mekah ni berapa ribu kilo, ibu apa? Berapa ribu kilo? Duk mah kita nak pergi sapa Mekah belah-belah ribu kilo. Pas dulu nak jalan kaki malah kata apa lah jauh. Lah ni tak apa ada kapal terbang, ada ta'irah. Kemudian Nabi tak ada sapa tempat kita. Pas Nabi bukan daripada jenis Melayu nah. Adalah ni duk mengaku tak jadi Nabi, innaka laminal mursalin. Engkau tu aku dah ya kata. Daripada Nabi, daripada kau Tuhan bakitku jadi Nabi dalam golongan orang Jawi. Allah sedap dia. Mana ayat? Ayat surah Yasin, innaka laminal mursalin. Dia pegang kata ya jadi Nabi, jadi Rasul. Mana ayat? Ayat innaka laminal mursalin. Dia ni Tuhan latih daripada mana? Daripada orang jadi Nabi untuk dakwah orang-orang Melayu ni. Nabi bagi orang Melayu. Tuhan ada itu. Kerana Nabi saat ni tu daripada orang Arab. Lepas tu tengok Nabi atas dah ya. Nabi atas pada dia, pada Nabi kita tak ada serabut daripada orang Arab. Nabi kita seorang ya. Kalau Nabi Ibrahim daripada Bani Israel turun mari. Nabi Ibrahim ni agama dia agama Islam juga, tapi ia belum daripada Nabi Yaqub, Nabi Ishaq. Nabi Yaqub turunnya dia tu nabi-nabi, anak Nabi Ibrahim turunnya dah. Aku turunnya keturunan Nabi Ibrahim sebelah balik Siti Sarah, Nabi Yaqub. Maka anak cucu Nabi Yaqub nabi, tapi daripada Bani Israel. Tapi akhir zamannya dimunculkan satu nabi tapi bukan daripada Bani Israel, yakni Allah Ta'ala timbulkan satu suruhan rasul ni daripada kalangan orang Arab. Dengar mulai ni ibu apa semua nabi belum pada nabi kita, Nabi Ismail. Hatuk kawa kita tak nenek bagi nabi kita. Hak ni talian mari nak jadi ke Arab. Kalau belum pada Nabi Ismail, Nabi mana kita kata? Daripada Nabi Musa, daripada Bani Israel. Isa pun dari menung dah. Nabi Isa pun daripada Bani Israel. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah Taala bakit dia daripada qabailil Arab, daripada golongan-golongan Arab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala nak turunkan Quran itu bahasa Arab, maka Allah Taala bakit Nabi itu daripada golongan-golongan orang Arab. Siapa dia rasul daripada bangsa Arab, orang sejenis kamu ni, iaitu rasul daripada bangsa kamu hi Arab, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patu rasul ni duk baca gapo dia? Yatlu alaikum ayatina, membaca ia rasul duk baca gapo dia? Atas kamu membaca akan segala ayat kami. Apa ayat kami? Yakni Quran. Rasul ni akan nak baca Quran ke atas kamu. Sebab itulah kita di hari ni boleh baca Quran, bacakanlah sungguh-sungguh. Kerana Quran sikit lagi tu hapus ni akhir zaman. Akhir zaman sikit lagi tu Quran ada, kertas ada, tapi ni tulis dalam tak ada akhir zaman. Tuhan akan naik kepada tempat asal. Quran saya mari mana? Ya mari daripada Lauhil Mahfuz. Learning kita boleh duk tengok di Quran ada dalam kertas-kertas dan ada dalam mishaf-mishaf. Tapi di akhir zaman hujung-hujung dunia sikit lagi Allah Ta'ala akan buangkan tulisan-tulisan ni daripada Quran. Tuhan akan naik kepada tempat asal di Lauhil Mahfuz ibu bapa.
Patutlah ni ada Quran bacalah. Baca we sungguh-sungguh, tengok we sungguh-sungguh, patut beramallah dengan Quran. Maka siapa dia yang baca Quran ni? Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena bergurulah Quran. Patut dalam Quran saat ni tu ya kena baca tajwid. Patut kena perhatilah dalam semaya kita tu. Hak mana tajwid? Hak mana bukan tajwid? Tajwid ni baca pesim dengung tak dengung. Dah. Hak tu dia panggil tajwid. Panjang panak tu dia panggil tajwid tu. Kita nak misal katanya dalam Fatihah tak ada dengung lagi. Lepas tu lagi baca dengung batal dah semai baca nah. Siratal ladzina an'amta. Ya ki buat dengung weh. Bahkan situ tak ada dengung. We faham molek manakah dengung, manakah tajwid, mana bukan baca tajwid. Terperhati molek. Jadi kalau dalam Quran ni kalau baca panjang, baca panak. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sekadar ke? Mat arik li sukun dua ke? Satu alif dua harakat. Tu panggil tajwid. Lepas tu dalam Quran, dalam Fatihah ni tak ada dengung. Siapa yang buat dengung lah? Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada dengung. Patut di mana gigi dengung? Siratal ladzina an'amta alaihim. Oh, dia jawab dengung dia. Batal tak semaya tanya? Jawab kata tak batal. Kerana dia gigi berdengung tempat tak berdengung. Kemudian tajwid dia tak ubah ke mana Quran. Lepas tu kalau seorang ni gigi baca pasal mana? Gigi baca pasal sini dia panggil juid lah ni. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Tu dia tak panggil tajwid. Ataupun yang dia baca nah siratal ladzina an'amti alaihim. Baca ti. Baca ti, baca ta, baca tu. Hak ni tak panggil tajwid. Hak ni dia panggil lurah ke apa? Orang panggil al-lughatul arabiyah. Tu masalah domain. Kemudian kalau seorang ni baca siratal ladzina an'amta, hak mari qiraah muttaba'ah, orang panggil qiraah yang diikuti, wajib kena ikut dalam baca semaya. Siratal ladzina an'amta, ta klik pia, klik ke Allah. Domain tu sebut ta engkau ya Allah, bukan ta makmum hadap depan kita. Ta tu klik ke Allah. Lepas tu kita pergi baca siratal ladzina an'amtu. Baca an'amtu, akulah yang menikmat di atas para nabi. Hak ni tak panggil tajwid ni. Hak ni dia panggil luah Arab. Luah Arab kalau baca tu domain mutakallim. Kalau baca ta domain khitab. Kalau ti klik kepada tina. Hak ni dia tak panggil tajwid. Hak ni dia panggil lughatul arabiyah. Orang panggil logat Quran. Ataupun logat bagi logat Arab. Kemudian kalau kita pergi baca al-lughatul arabiyah pergi silap, berubah makna. Batal semaya. Heran. Baca siratal ladzina an'amtu alaihim. Jalan yang betul, jalan yang aku menikmat. Kita menikmat di atas para nabi. Kalau kita tahu makna, lepas tu pergi baca sekelai nak pergi baca lah tu, kufur kita, fahuwa kafirun, lagi pula batal semaya dia. Tapi kalau baca siratal ladzina an'amtu, gisilak lidah, dia tak tahu makna, itu membatalkan semaya. Sebab itu dikatakan lughah Arabiyah bukan tajwid. Tajwid nak pada dengung, panjang, panak, ikhfa, ikhlas. Hak ni namanya panggil tajwid. In kuntum. Pati baca in kuntum, boleh? Tak batal, tapi orang panggil tajwid dia tak kena. Tu sebab tu Quran dia baca tu warattilil Qur'ana tartila. Pas Nabi orang bacakan Quran, bacakan ayat wa yuzakkikum, dan menyuci ia Nabi akan kamu. Dengan sebab Nabi saat itu membacakan ayat-ayat Quran di atas kamu, hei kafir-kafir musyrikin ataupun orang Arab. Dengan sebab Nabi baca Quran ke atas kamu, tanda kekuasaan atas kamu. Kuasa apa? Tanda-tanda kekuasaan kami ke atas kamu. Wa yuzakkikum, dan menyuci ia Nabi akan kamu daripada syirik. Sebab Nabi baca Quran juga dapat menyuci kamu
dapat melepaskan kamu daripada syirik. Dulu kamu duk sembah ke berhala, dulu kamu duk sembah ke pantung di kawasan Baitullah tu, apa ikut semua dak oyak semua dah 350 neka duk dikungkan Baitullah. Maka Nabi baca Quran pertama sekali, dan pula Nabi saat itu nak menyucikan kamu daripada syirik. Apa? Yakni syirik pada beribadat dan pada persembahan, sembah ke Allah gatik dan sembah kepada berhala. Lepas tu Nabi mari baca Quran ini supaya nak menyuci kamu daripada syirik-syirik berhala dan Allah Ta'ala itu dan maksiat. Dan dengan sebab Nabi baca Quran ni juga, Nabi saat ni tu nak menyuci kamu daripada maksiat. Dosa kamu mana duk telanjang dak pai Baitullah, dosa laka tu. Dosa kamu bunuhkan anak hidup-hidup daripada anak betina hidup-hidup, maka Nabi menyuci dengan Quran ini akan kamu daripada maksiat. Menyucikan maksiat dan pula syirik ini dengan taubah, dengan taubat kamu. Bukan baca tubuh tu, dengan taubah, yakni dengan bertaubat kamu. Apa taubah? Yakni kembali kamu ke Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan kamu tu mengayuh hal ke Allah, goyak dosa kamu, goyak kesilapan kamu pada Allah, dan Islam suci kamu daripada syirik, suci kamu daripada maksiat, yakni dengan sebab kamu bertaubat dengan Allah dan kamu berislam. Tu sebab itulah suci. Sebab tu orang masuk Islam kan, ya cuci tu dah. Okey. Orang kafir masuk Islam, dosa dia gugur bobat supaya kain putih semula. Tak kan? Sebab tu orang mana, orang Islam mana, dia masuk Islam. Lepas tu dia nak minta masuk Islam. Tu email tak lewat tu, nama tu minta aku tak ada nanti masuk Islam tak hari. Dia nak masuk pagi ni. Tu email kau tak ada, kau dak bergaduh habuluk lah ni. Misalnya. Lepas tu tiba-tiba duk lepas maat lagi, nak masuk Islam saat ni pergi mati. Lepas tu dosa kekufuran bagi masalah yang kafir ni yang nak masuk Islam pagi tak di pas subuh, tapi tak imej duk bertangguh kerana berkaluk pergi ni. Lepas tu pergi mati pas jemaat setagi. Lepas tu mati lepas jemaat tak ada masuk Islam sebab tersekat tak imej duk terlewat atau tak ada. Lepas tu dosa kekufuran dia tu, siapa dia yang menanggungnya? Tak imej itulah tanggungnya. Satu. Lepas tu supaya ni kita nak misal lagi. Kita bining dengan orang lek sana, bining orang-orang ku belah lek isan ataupun udon tani kok nong. Duk dengan kita mari boleh anak 4 ke anak 3 anak 5 misalnya, kita tiba kita rasa nak bining lagi dengan orang Melayu kita. Payah tak mau misalnya, tak mau bining tak wi kita bining nak seorang dengan dia lah. Baru kita bining dia nak lari klik kok nong. Lepas tu kalau kita nak sekat tak leh ke apa itu ni, kita mik Islam, mik dia dulu masuk Islam, dua amal Islam, duk ikut cara Islam. Tiba-tiba dengan sebabnya kita pergi bining dia nak lari klik kok muhmuk dia klik. Lepas tu dia pergi masuk kok nong semula. Kita serabut sikit tu, siapa dia tanggung dosa tu semula tu. Sebab tu benda-benda ni semua ni kena jaga kat kita semua ni. Tak boleh dia buat mudah-mudah tu, ya dosa tu, ya besar tu. Dosa orang panggil daripada Islam klik kepada kufur semula tu. Berat tu, berat. Pas supaya juga kita di hari ni kalau orang dah nak masuk Islam, masuk selalulah. Kerana orang panggil Islam tu dapat membasuhkan segala dosa. Mana kita tahu ni, misalnya kita kata melung pada tu dosa ya gelak lagu ning lah, kita tak supa dengan ning lah, kita kata nah apabila ia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dosa ya tu Tuhan ampun habis, sapu habis, suci habis daripada dosa zina ya, dosa tak semaya ya, dosa gapo tu. Nah, makna Tuhan ampun. Patut orang kafir tak semaya dosa dah weh. Dosa. Sebab umat Nabi ia terbahagi dua. Ada ummatul ijabah, ada mata ummatul da'wah. Kita di hari ini nama ummatul ijabah. Apa ummatul ijabah? Yakni umat yang sudah terimakan Islam dah, yang ada iman dalam hati dah, itu nama ummatul ijabah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah terima Islam dah. Hak ni kena buat amal lah. Iman dah ada, semaya ya sah,
nah puasa ya sah, haji ya sah, sebab najis kekufuran tak ada dah dalam hati. Supaya orang kafir sebab apa dia tak sah semaya, sebab najis lah tiada, iman tak ada najis kekufuran, sebab tu dia semaya tak sah. Kemudian orang kafir tu nama umat juga, umat Nabi juga, tapi ummatud da'wah, yakni umat kita kena seru dia, padah dia mari ke Islam. Kemudian apabila sebab apa orang kafir kalau pakai piyah, pakai jangok supaya tak ai cai masalah, ai teng masalah, mari semaya, masuk maya dalam kita dalam sejid, sah tak semaya? Jawab kata tak sah. Sebab apa? Sebab dia bukan laisa ahlan lin niyah, dia bukan ahli niat. Sebab apa bukan ahli niat? Sebab kekufuran ada, najis kekufuran hati ada, sebab tu niat dia tak sah. Dah. Maka orang kafir saat ni niat tak sah sebab dia bukan ahli niat. Maka ummatud dakwah patut orang kafir tak semaya dosa tak? Dosa. Orang kafir tak puasa, potong apa dosa. Orang kafir berzina, dosa. Pas kenapa boleh kata orang kafir saat ni tak semaya berdosa? Tengok Tuhan tanya dia tika ana. Tuhan tanya kata masalakakum fi saqar. Apakah perkara yang masuk kamu hai kufar di dalam dengan kau sakar ni? Tuhan tanya akhirat Isa, masalakakum fi saqar, ibu apa? Tuhan tanya tahi fuak-fuak kafir semua, kenapa munduk dalam dengan kau sakar? Ya jawab mana? Lam naku minal musallin, aku dan kami tidak ada daripada semaya. Kami tak semaya ya Allah. Dengan sebab kami tak semaya, dengan sebab inilah Allah Ta'ala buh kami di dalam dengan kau. Bermakna kata tak semaya orang kafir pun kena masuk dengan kau suku pula. Tapi tak wajib kita dakwah dia, tak wajib kita pergi suruh dia. Dakwah tu wajib, tapi hei, muai semaya te acai, muai semaya te aingga aidai, muai semaya te aidam. Tak wajib kita pergi suruh dia semaya, tak wajib. Tapi dia tak semaya tu berdosa. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan pula mengajar ia Nabi akan kamu akan kitab, yakni akan Quran dan hikmat barang yang ada padanya pada Quran daripada segala hukum-hukum. Dalam Quran tu ya ada hukum-hukum. Sebab tu Allah tak yasu ya ada besar-besarnya. Dia katanya kalau mung nak wicang bab hukum syarak, mung kena ngapa 10 juzuk awal. Dia ingat lagi ada pesan, dia kata fuak mung nak wi cang, fuak mung sat ni nak wi mehe dalam hukum-hukum fiqh, mung kena gi sat ni tu wi ngapa wi ingat, tapi mung nak wi cerak dalam 10 juz awal, daripada juz pertama, juz 2, juz 3 sampai juz 10. Kerana di dalam 10 juz awal tu dia ada cara bab masalah al-ahkamus syar'iyyah, masalah hukum-hukum yang bersangkut dengan syarak, yakni hukum fiqh lah. Misal nak misal dalam ayat surah tamanya seperti kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Tengok Tuhan kata dalam surah Baqarah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan bermula perempuan segala para pihak ditolak, para pihak kena tolak, patut tolak terbagi pula kan. Itu ulama fiqh bagi dah sebut kata para pihak kena tolak, ada tolak raj'i, ada tolak bain, ada tolak dengan sebab fasakh. Tak kan? Lepas tu hukum fiqh tu baik main mana? Ya kupah pada anak, kupah daripada wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ulama kata orang-orang tino hak kena talak sana ia ada talak raj'i, yakni kita ni orang jatuh merdeka yang milik 3 talak. Tak kan? Ayat milik belakang at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Jadi makna orang merdeka dia dapat milikkan talak dia 3 talak. Lepas tu saya kata kalau mu talak dah fa imsakun, mu talak lu 1 talak. Lepas tu mu tengok dia dulu, tengok dia nak khabar dia duk deraka ke mung, misalnya orang tino kita duk deraka kita, tak dengar cakap kita, duk batahi kita talak lu nah jaya. Dah fa imsakum bima'ruf, kalau mu talak lepas tu mu nak tarik balik, mu nak rajak balik, mu merajak tu dengan baik. Tuan fa imsak dengan mana tahu mu nak pergi dia semula, mu nak ambil dia buat isteri semula, mu ambil lah dengan baik. Au tasrihum bi ihsan, ataupun mu nak tolak dia tu tolak dengan baik. Kalau mu nak lepas dia pun lepas baik, jangan dia di bad ni lah. Mu nak berlakilah nanti mu ku cerai dah mu, tapi kalau mu berlakilah nanti tengok tak laki mu tak payah nyari kuasa pun nah mayat. Tak boleh macam itu. Kalau tolak pun tolak bagi baik
Jangan nak main cool macam tu. Kalau pergi fok-fok debel lah tu, ya bini ya cerah dah nak bini lah. Lepas tu dia buat nyanyi nafsu remo. Mu nak berlaki lain, ingat sikit deh. Tu laki mu tak nyak hari ke apa? Ya cerah remo dah. Lepas tu buat nyanyi ke nafsu kawin pun dah tak boleh berlaki pun dah weh. Tak boleh main macam tu deh. Nyanyi kok orang dia buat zalim kok orang. Nah, kalau kita nak tolak pun tolak dengan baik, lepas yang baik. Lepas tu dia dalam hukum fiqh pula sunat kita wimut'ah dia. Sunat wisagah hati. Misalnya kita pergi beli cicing kan sorak kan, lepas dah kita tolak dah. Dia dulu isteri kita, lepas tu kita lepas dia ikut mula nak belaki lain. Kita duduk dua orang tak boleh pergi dah. Kalau dia kacau pergi pun nampak jadi belik, jadi mutablik. Lepas tu dia jadi tak sejalan. Jadi nak berdiri hukum Allah Ta'ala, kita nak pergi sejik, ya tak mau pergi sejik. Kita nak dengar orang mengajar, ya nak berjual dah. Jadi tak selari di antara kita dengan dia. Pas inilah kita becek dua. Pas becek pun becek dengan molek dah. Pas tak apalah, bawa sudah becek lah sebulan dua, kita ngebeli cicing, kita gui dia seorang aku bisa gatilah kamu supaya mu dulu jadi isteri aku dah. Tak apalah, dunia sekarang ni mudah-mudahan akhirat kita jumpa pula. Nah, wi kat mut'ah dia sagah hati pula. Ini cara dalam Islam, fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Lepas tu banyak ayat-ayat duk cara hukum nah. Salah satu kuruk, 3 kuruk apabila dia tu talak 3 bulan. Celah-celah 3 bulan tu ya saat ni tu zuhir bukan bini kita dah, kita tolak ya dah. Bukan bini tidur duduk tak boleh dah tu. Tika kita tolak. Tapi pada makna isteri kita lagi. Zahiran bukan bini kita sebab kita tolak. Tapi pada makna ya isteri kita lagi sebab kita nak terujuk balik boleh lagi tu. Dia mau nak pergi nikah masa kita tolak sebulan, nak mari jatuh lah nak pergi nikah kan tak boleh. Dia duduk dalam milik kita lagi. Kalau kita nak rujuk sah, boleh. Dia mau nak mari nak mari thank you aku nak buat bini, tak boleh. Nopan kita tak izin tak boleh. Qadar tu dulu hari ni, insya-Allah kita sambung semula pula.